alimul hakim amma ba'd. Hadirin ibu dan ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Berkata mengarang kitab nasihat agama wasiat iman, kitab nasihat diniyah wal wasaya imaniyah, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pada muka surat yang ke-100. Bab alim yang surat 98. Alim yang suka membelit itu adalah syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alim yang suka membelit itu adalah syaitan. Setengah dari orang-orang yang berilmu meskipun tiada beramal dengan ilmunya atau mengajarkannya kepada orang lain, mereka suka pula menyeru kepada perkara yang sirah. Mereka gemar membuka pintu takwil dan menunjukkan kepada orang-orang awam cara-cara yang mudah untuk menentukan sesuatu hukum agama, sehingga terbukalah jalan untuk membelit ataupun menipu, supaya mereka dapat mengelakkan diri dari mengeluarkan hak-hak yang diwajibkan ke atas mereka oleh agama, ataupun untuk merampas hak-hak orang lain. Orang alim yang bersikap seperti ini ialah syaitan yang durjana, pengingkar dan penentang Allah dan Rasulnya. Sebenarnya ia telah dilantik oleh syaitan untuk menjadi wakilnya di dunia, agar ia bisa menabur fitnah dan menunjuk kepada kesesatan dan kekeliruan. Orang ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti keldai dan anjing di dalam kelakuannya yang buruk dan hina. Kalau tidak, tentulah keldai dan anjing itu lebih utama daripadanya. Sebab keldai dan anjing sesudah mati akan menjadi tanah, akan tetapi ia akan diseret kepada api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillahi wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya kitab Taurat, tetapi mereka tiada memikulnya. Umpama keldai yang memikul kitab-kitab, amatlah buruknya kaum yang mendustakan keterangan-keterangan Allah, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang menganiaya diri. Dalam firman yang lain, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang kami berikan keterangan-keterangan kami kepadanya lalu dibuangkannya. Sebab itu mereka telah didatangi syaitan, dan syaitan itu termasuk daripada golongan yang sesat. Dalam firman Allah Ta'ala yang lain, Allah Ta'ala berfirman, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Perumpamaan mereka itu, yaitu perumpamaan orang-orang yang tidak amanah dengan ilmunya, adalah umpama anjing. Kalau engkau menghalaunya, dihulu dijelirkan lidahnya, dan jika engkau biarkan, dijelirkan juga lidahnya. Ibu-ibu ayah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana negara kita Allah Taala kurangkan, makna selamatkan ramai daripada ditimpa musibah ataupun malapetaka COVID-19 ini. Negara kita antara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpinnya dan rakyatnya mentaati perintah. Itu yang susah nak buat. Paling susah nak buat hari ini menjadi orang yang mentaati perintah. Maka apabila negara kita antara negara yang agak berkuranglah kes-kes ini dibanding negara lain, maknanya menandakan hubungan antara rakyat dan pemimpin ini mudah faham, dan mudah-mudahan kepahaman orang-orang ramai terhadap pemimpin, makna taatnya mereka kepada pemimpin, supaya ramai-ramai terjaga daripada virus inilah, virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan ia juga menjadikan Allah Subhanahu wa taala beri cahaya dalam hati-hati orang-orang yang reti menurut perintah, sehingga mereka dapat hidup terus-menerus menurut perintah Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi COVID ni ajar kita faham dan ikut perintah. Maknanya kena faham lebih dalam lah. Bila kita ramai hari ini boleh faham
apa yang disarankan oleh Perdana Menteri, apa yang disarankan oleh KKM supaya menjaga SOP dan sebagainya, jaga diri, jaga orang keliling, dengan meninggalkan perkara-perkara baik, walaupun dia baik tapi kita tinggalkan sementara. Macam kita ulama pun dah bahas, barangkali ramai di kalangan kita pun dah tahu. Macam sebelum ni kita tak tahu semayang jarak-jarak kan. Sebelum ni orang bergaduh pasal semayang soft sampai orang pijak kaki-kaki kita. Tak nak syaitan duduk sebelah soft kita sampai pijak kaki. Pijak kaki tak ada dalam mazhab Syafi'i, yang ada dalam mazhab lain, bukan mazhab lain, maknanya orang yang faham pakai hawa nafsu, pijaknya jari hujung. Kalau tak pijak, maknanya orang ni tak sempurna semayang jemaahnya. Akhirnya Allah Ta'ala datangkan COVID-19, ajar, soft putus-putus semita-semita. Maka ulama pun kata tak apa, asal hukumnya makruh, asal hukumnya makruh, tapi sembahyang jemaah tetap sah. Bahkan boleh jadi berdosa kalau kita sembahyang jemaah, kita menyusahkan jemaah sebelah, kita pijak kaki dia, dia tak selesa pijak, nak rapatkan ibu jari kaki. Ada orang perangai-perangai macam gitu kan. Mana fatwa mereka dapat kita tak tahu. Fatwa ni baru datang, muncul graduan-graduan daripada Jordan, daripada Madinah, bawa pahaman-pahaman agak ekstrim, sehingga dalam masjid pun dia nak ekstrimkan, sampai dalam sembahyang musuh bergaduh. Hakikat luruskan rapatkan saf dikira di apa dipanggil tumit, di tumit, bukan di hujung jari kaki, sampai nak kena buat kaki gini, dipaksa-paksakan orangnya, letaknya kat jari orang. Orang lari dianggap syaitan. Ini salah. Ini salah, datang masjid tak dapat apa. Tak dapat pahala, menganggap suudzon, sangka buruk dengan kaum muslimin. Jadi corona datang, ajar kita, kena separate, kena jauh-jauh, kena tinggalkan satu saf. Maka kita mula kurang kabut juga. Apa hukum dia? Hukum asal dia makruh, intafatul makruh, kata ulama, ternafi, terhindarnya makruh kerana datang keudzuran, nak mengelak jangkitan, maka dah tak ada makruh. Mana kita sembahyang jemaah, pahala jemaah macam biasa, macam tak ada Covid, macam tu. Yang penting yang nak diharapkan agar orang datang sembahyang berjemaah. Kemudian bab tutup hidung, apa hukum sembahyang tutup hidung? Dalam mazhab Imam Syafi'i asalnya makruh sembahyang tutup muka kita, adalah makruh. Tapi intafatil karahah, kata ulama, jadi ternafi makruh kerana corona, kerana virus ataupun wabak yang berbahaya. Wabak ini yang bagi kita nasihat ini adalah pakar-pakar yang majoritinya orang Islam. Tak payah kata negara kita, Britain pun kita dapat tahu awal-awal dulu Covid kan, banyak frontliner, doktor-doktor yang meninggal lah, duduk barisan depan sampai meninggal dunia menangani Covid, majoritinya adalah Muslim, yang duduk merawat pesakit-pesakit coronavirus di Britain. Apa lagi negara kita majoriti orang Islam, orang Melayu. Takkan mereka nak khianat agama, takkan dia nak menipu kita, bagi kita takut. Maknanya ini untuk maslahat, untuk maslahat kaum muslimin, kerana ada benda yang lebih besar yang perlu kita utamakan. Kalau kita tak jaga kan, nanti kan orang lain tak boleh makan, pasal tutup lagi, ekonomi jatuh, habis semua kelang kabut, duit tak ada, makan tak ada apa. Bila makan tak ada, lagi takut, susah nak didik lagi hati masyarakat untuk kembali beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'azzamatuh. Alhamdulillah ala dhalik. Mudah-mudahan berkurangnya wabak ini berkat solat jemaah kita, berkat rindu kita dengan masjid selama ni kan, berkat majlis-majlis ilmu ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan hajat kita agar Allah Ta'ala angkat terus wabak dan malapetaka ini, sehingga kita boleh meneruskan kehidupan seperti biasa, dalam keadaan tak ada rasa takut, syakwa sangka dengan orang lain, dalam keadaan kita bebas dan bahagia, bebas untuk buat ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'azzamatuh. Kerana apa yang dalam fikiran kita adalah kita nak rumah-rumah Allah ni makmur. Tak apalah rumah kita tak makmur, orang tak datang, mungkin takut nak ziarah susah. Tapi rumah-rumah Allah kita nak pastikan makmur macam dulu-dulu, mungkin lebih baik daripada sebelum ada wabak ini. Maka kita mohon, dan antara tempat ijabatul doa, kata ulama, tempat-tempat yang doa mustajab adalah berdoa di dalam masjid, di rumah Allah, dan dalam majlis ilmu, majlis zikir, kerana dalamnya ada malaikat yang hadir. Maka malaikat yang hadir bersama kita ini mendengar dan mengaminkan segala harapan dan hajat kita. Dan buktinya dah dibuktikan oleh hadis Nabi Muhammad SAW.
bahawa dalam ramai-ramai malaikat ada sebahagian Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, tugaskan mereka, bagi tugas khas. Ini ada dipanggil malaikat yang menjaga tugas-tugas khas. Tugas mereka apa? Tugas mereka tiap-tiap hari selagi tak kiamat, cari majlis ilmu. Pusing kat dunia ni. Di mana-mana ada majlis ilmu, majlis zikir, mereka duduk bersama sampai habis majlis tu. Maka dengan adanya malaikat di sekitar kita yang sebut ini adalah Nabi, dan kita kena yakin dan percaya apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat dengar hajat kita, niat kita, harapan kita, maka dengarnya malaikat ini dan mengaminkannya dan menyampaikan hasrat kita kepada Allah. Kalau kita sendiri punya doa belum tentu, macam mana tak tahu, tak sampai ke tidak. Kita doa minta sungguh-sungguh tapi hati pandang buruk kat orang sebelah. Jadi kita tak tahu. Tapi doa kita jadi kuat kerana ada aminnya malaikat. Hari ini kita sampai ke fasal, tak boleh lama ya. 5 minit sebelum azan tak silap tak apa. Nanti ingat saya tak tahu azan ada bunyi nanti. Hari ini kita masuk kepada bab alim yang suka membelit itu adalah syaitan. Ini bab orang alim, mana orang yang dah ada ilmu. Apa lagi kalau orang tak ada ilmu. Dhabit alim barangkali kat sini saya dah cakap dah. Nak mengetahui seseorang itu berilmu tak berilmu, mesti dia ini diperakui, di-endorse oleh orang alim. Seseorang itu boleh dianggap alim apabila orang alim yang mengalimkannya. Sebab kita duduk dalam zaman orang ni dianggap alim oleh orang-orang awam. Orang tak alim kata dia alim. Terkenal dia seperti orang alim. Macam mana? Kerana yang boleh tahu orang alim tak alim, alim lah. Yang boleh sahkan saya ni doktor adalah doktor. Doktor yang berpengalaman tahu dia ni betul ke doktor. Tengok cara dia cakap, tengok pengetahuan dia tentang perubatan, tentang kalau tidak, saya pesakit, saya sahkan, awak doktor. Mana pesakit boleh sahkan seseorang itu doktor? Jadi untuk mendapat pengesahan ini, ulama dah susun. Antaranya Imam Zarnuji dan sebagainya lah. Dia sebelum jadi alim dia ada proses, dia jadi talib alim kan. Sebelum jadi guru mesti jadi student, jadi murid. Jadi dalam ilmu agama, dalam untuk melayakkan seseorang ini mendapat perhatian, maknanya dianggap sebagai alim ataupun ulama, kata ulama kurang-kurang dia mesti proses 4 tahun sebagai talib alim. Maksud 4 tahun sebagai talib alim ni, student, selepas 4 tahun dia mengaji, baru dia layak dipanggil sebagai penuntut ilmu. Takat mengaji setahun 3 bulan belum layak lagi. Ini dalam bab zahir lah, kita lain lah, kita nak cerita bab nak kupas ada sebagian ulama Allah Ta'ala beri laduni, itu lain cerita lah. Ini kita cerita ini disiplin, dan ini yang dilalui oleh ulama-ulama kita terdahulu. Bila disiplin ni tak dipakai, itu yang campur aduk tu kan, campur aduk antara hak dengan batil. Orang mengaku wali tapi tak semayang. Macam mana tak semayang mengaku wali? Tak malu mendakwa diri dia wali tapi semayang tidak. Walau pandai mana pun dia bahas bab hati, yang zahir, yang tegas oleh syarak pun dia tak buat. Mana tak boleh mengaku guru mursyid kan, tak payah, maknanya hukum taharah pun tak tahu. Macam mana mursyid tak kenal taharah? Mengaku sampai martabat mursyid. Itu. Dan orang percaya hari ini. Orang bermain dengan kata-kata. Kata-kata semua orang boleh bercakap. Orang kafir yang faham mengaji fiqh sampai minhaj talibin pun, dia tak masuk Islam pun, dia boleh jadi lecturer, boleh mengajar, boleh mengajar fiqh kat universiti kita, ya tak? Jadi pertama kata ulama kita, dah 4 tahun baru layak seseorang itu disebut talib ilm. Maknanya selagi tak 4 tahun dia mengaji, dia ni tetap awam. Orang mengaji setahun awam, orang mengaji 2 tahun awam, orang mengaji 3 tahun awam, orang mengaji 4 tahun penuntut ilmu. Maknanya layak berbicara tentang ilmu agama. Ilmu yang mana? Bukan cedok-cedok. Kalau 4 tahun tahfiz Quran, belum alim. 4 tahun hanya tahfiz Quran, belum alim. 4 tahun ini sekurang-kurangnya mereka ini sudah mempelajari, menguasai dengan guru-guru yang diiktiraf antara sekurang-kurangnya 3 ilmu: akidah, ilmu fiqh ataupun ilmu fiqh orang kita sebut, dan ilmu tasawuf. Maka kalau lebih pada tu lagi hebatlah. Sekurang-kurangnya 3 ini: Islam, iman, ihsan. Ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Mengaji selama 4 tahun. Selepas 4 tahun dah menguasai kitab-kitab ini, baru layak dia dapat gelaran
AMN mana tu? Sebelum jadi datuk ataupun talib ilm. Kemudian lepas 4 tahun dia dah mula gelaran talib ilm, dia sambung lagi 2 tahun, dia ada 6 tahun di situ. 2 tahun baru layak dia ini menjadi guru, mengajar apa yang dia belajar. Makna 4 tahun tak boleh jadi guru lagi lepas 2 tahun. Dan sekular ataupun sistem yang ada hari ini, ambil sistem yang disusun oleh ulama kita. Kan? Orang buat degree 4 tahun, lepas degree belum layak mengajar orang, baru praktikal pergi kerja. Orang habis degree kerja. Lepas tu baru 2 tahun master. Master ini baru boleh. Dia dah buat tesis, dia dah baru boleh layak bagi pendapat dengan apa ilmu yang diketahui dan ceburi. Sama Islam susun macam gitu. Kemudian belum jadi ulama lagi, baru jadi ustaz, guru, baru jadi guru agama dalam masa 6 tahun. Kemudian ada lagi 4 tahun ataupun 5 tahun dia kena habiskan, iaitu doktor ataupun profesor, saya pun tak tahu lah. Maknanya ada lagi 2 ataupun 4 tahun atau 6 tahun atau 5 tahun dia kena habiskan supaya dia layak digelar sebagai orang yang alim, berilmu. Dia mesti dinilai oleh para profesor lah. Profesor nak jadi profesor ataupun doktor, nak diberi watikah sebagai doktor, yang akan nilai dia doktor. Dia ada supervisor dia kan, nilai tesis dia. Kemudian dia angkat di sekolah Al-Azhar punya sistem, saya tengok. Maka bila terakhir nak dapat doktor kan, para profesor depan ni ramai, bukan satu. Kena nilai dia lama, pada pagi sampai petang, macam kena siasat SPRM. ada guru-guru kami yang ambil PhD di Azhar, daripada pagi tu kena bentang, kena bahas, letih juga rupanya. Para ulama boleh duduk sabar, yang bentang penat. Kata, aku rasa penat, tapi ulama-ulama tu yang duduk di Azhar boleh sabar daripada pagi, sambung makan, sambung lagi, bentang. Subhanallah. Pasal nak pastikan supaya tak bawa umat ni jalan sesat, tak boleh merepek-repek. Itu baru boleh. Itu berarti alim yang sesat, alim yang jahat ada. Pasal tu Imamul Haddad beri peringatan. Peringatan ni disebut dalam bab seterusnya. Peringatan supaya kita ini tidak bercampur aduk. Mana ada orang yang betul alim, kita tahu dia alim, dia layak mengajar, tapi bahaya. Maka kita kena bukan suudzan, tapi tak boleh berpegang dengannya. Ini ciri-cirinya. Kata Imamul Haddad, ada setengah orang yang berilmu, tapi walaupun dia tak beramal. Salah satu ciri-cirinya antaranya ilmu tinggi, amal gilek, amal tak ada. Ataupun dengan ilmu yang ada dia mengajarkan tak amal, tak mengajar. Mereka suka pula menyuruh kepada perkara-perkara yang serong. Maksud serong di sini apa? Mereka gemar buka pintu-pintu takwil, benda yang tak patut bercakap. Antara pintu-pintu khilaf, tak perlu bercakap. Contoh mencipta syubhat. Hari ini syubhat yang dicipta oleh ramai orang yang mengaku belajar agama, yang lama belajar agama, dan yang ada title bila belajar agama, yang dihormati, disegani. Ada pangkat doktor, ada pangkat profesor, ada pangkat, ada jawatan di universiti-universiti, di mana-mana, di dalam jabatan-jabatan agama ke jabatan-jabatan kerajaan, tapi buka ruang huru-hara dalam masyarakat. Antara paling mudah, tiba-tiba pula bawa keluar istilah hadis dhaif dengan hadis dhaif dengan hadis sahih. Celarukan benda tu bukan belajar dalam masa 5 minit nak tahu. Benda-benda yang disebut oleh ulama hadis, benda yang yustafsar, perlu ditafsirkan lagi. Pasal hadis ini dinilai, diketahui dia dhaif ke tak dhaif ke, adalah banyak jalan, sama ada matan hadisnya ke, perawinya ke atau sebagainya. Kadang-kadang ada hadis yang dinilai oleh satu perawi itu dhaif, tapi perawi lain menguatkannya, dan ramai dari perawi menilai dia bukan dhaif, maka tak jadi dhaif. Jangan kita ambil satu perawi yang kata dhaif, kita ajak semua orang paksa ikut satu perawi ini kata dhaif. Ini masalah. Waktu cipta syubhah dengan mengungkit-ungkit dan menyalah tafsirkan, tak tahu dia tak reti ke ataupun tujuan dia sengaja nak pecah belah. Perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i kata apa? Kalau ada hadis yang sahih, itulah mazhab aku. Maka digunakan oleh ramai hari ini. Kalau udahlah ulama ni diguna sikit je, dia lentak. Yang jadi berkelahi, berterabur ni orang tak pernah ngaji agama kat bawah ni. Pegang sangat dengan ulama ni. Dia faham pula, dia cipta tafsir, dia faham sendiri, dia takwilkan kalam Imam Syafi'i itu macam kalau ada yang lebih sahih daripada pendapat aku, jangan ambil. Tak. Kita jangan ambil perkataan tawadhu' Imam Syafi'i ini dengan takabbur kita. Ini masalah, kita takwilkan, kita tafsirkan tawadhu' seseorang dengan takabbur kita.
Macam kita gaduh dengan orang, kita nak menang, kita nak bagi tahu kita ni tak salah kan. Kita, orang ni minta maaf kan, orang ni padahal kadang-kadang orang ni mungkin tak salah, sama-sama tak salah, ataupun orang ni tak salah, kita salah, tapi kita nak betulkan diri kita. Bila seseorang datang minta maaf kat kita, kau tengok ni bukti dia salah, dia minta maaf dengan aku, macam tu. Ini ilmu budak-budak kecil. Kita buat sistem macam tu, konsep itu. Dan ini hari ini tersebar merata-rata pahaman-pahaman macam gini. Ini dah ditegaskan oleh Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad pada 300 tahun yang dulu kan. Dah ditegaskan awal. Alhamdulillah kitab nasihat agama ni menjadi perhatian dunia. Dah diajarkan di seluruh pusat-pusat pengajian Islam. Maknanya daripada kita sampai Imam Al-Haddad dalam 300 tahun dah diajarkan, melahirkan ulama-ulama sebelum-sebelum ni. Dia dah bagi peringatan, hati-hati, mereka ni alim, digelar sebagai alim yang membelit, dan mereka ini umpama syaitan, berbahaya. Sebab ilmu dia jadi pecah belah orang, jadi menghilangkan hormat orang-orang hari ini terhadap ulama-ulama silam. Jadi orang dah tak respect. Itu yang sebagainya tak pernah mengaji agama pun, hanya dengar kat YouTube ke dengar kat satu ustaz sebut Imam Syafi'i pun Syafi'i je. Syafi'i kata, Hambali kata, la ilaha illallah. Kita manusia kan, Allah Ta'ala bagi perasaan. Ayah kita ataupun bos kita yang kita hormat, pemimpin kita, orang sebut nama kan, sakit ke hati kita, mesti sakit. Cuba orang panggil agung kita, panggil Dolah je. Contoh, saya minta maaf, saya minta ampun, sebut kat kita Dolah bertitah, kita tak sakit hati ke dalam? Kita hormat kan kita, pasal ini pemimpin kita nombor satu. Nak kalau kita ni askar dulu, dengar jadi Pertuan Agong kita dipanggil nama. Tapi golongan ustaz-ustaz ni mulakan sampai hati umat dah tak ada rasa sakit cemburu bila ulama ini dah tak dihormati. Ini cara Yahudi ni bunuh, apa kita panggil, karakter orang. Dia bunuh dulu karakter Imam Syafi'i, Imam Ghazali ni semua, supaya untuk menghilangkan hormat orang pada Imam Syafi'i. Bermula dari situ, maka hilanglah hormat orang pada ulama. Dibuka pula semua orang layak bercakap. Memanglah siapa kata semua orang tak layak bercakap? Semua orang layak bercakap, selagi dia ada lidah dia cakap lah. Tapi ada perkara bukan semua orang layak bercakap. Ada perkara, kalau bahaya kalau kita bercakap, percakapan kita ini menimbulkan huru-hara orang ramai. Kalau kita alim, ilmu yang kita gunakan dengan menyalahkannya, maka kita umpama iblis ataupun syaitan. Dan menunjukkan kepada orang-orang awam cara-cara yang mudah untuk menentukan sesuatu hukum. Maknanya mengajak orang mengambil mudah dengan agama. Ambil mudah, suka-suka hati. Haram, tapi buat gini-gini insya-Allah selamat pada haram. Akhirnya orang dah tak takut dengan haram. Orang dah tak jauhi perkara haram. Orang tak jauhi perkara-perkara yang boleh menyebabkan masuk neraka. Bila dah tak takut haram, tak takut neraka, maka hilanglah takut manusia ini kepada Allah. Ciri orang alim sepatutnya tanamkan dalam hati manusia rasa takut kepada Allah. Maknanya dia sendiri kena takutkan Allah. Ini orang alim yang tak takut Allah Ta'ala. Tak guna. Umpama syaitan kerja dia. Dia jadi ejen-ejen syaitan, kata Imam Al-Haddad kita dengar tadi kan. Sehingga terbukalah jalan untuk membelit ataupun menipu, supaya mereka dapat mengelakkan diri dari mengeluarkan hak-hak yang diwajibkan ke atas mereka oleh agama, ataupun untuk merampas hak-hak orang lain. Guna agama ni untuk jadi untuk jadi orang zalim, untuk menganiaya. Biasanya banyaklah bab, kita ambil contoh paling mudah antara suami isteri lah. Salah faham punya pasal, akhirnya isteri dianggap dahaka kerana suami ini tak faham agama, kerana ada orang alim tak fahamkan dia, kerana dia menggunakan hak agama ini untuk menganiaya. Tak boleh. Antaranya lah banyaklah perkara dalam hal jual beli, dalam hal hukum hakam dan sebagainya, untuk mendapat menghalalkan satu tindakan dia. Supaya tak nampak dia ni buat salah, maka digunakan sebab apa yang ada, Quran ke hadis ke, guna sebaik-baiknya. Macam kita tengoklah, minta maaf lah kan, orang-orang politik nak menghalalkan tindakan dia. Quran macam hak milik mutlak dia, suka-suka hati. Dia bermula dengan perangai-perangai syubhat ni lah. Makna semua orang layak, Quran ni turun untuk semua manusia, semua orang layak faham. Mana boleh. Nabi dah bagi tahu, man qala fil Quran, siapa yang berkata-kata tentang Al-Quran, makna memandai-mandai tentang Al-Quran dengan akal fikiran, bira'yih,
Nabi kata tempat dia bersedialah dekat kerak api neraka Jahannam. Mana boleh suka-suka. Quran ni ada disiplin dia. Bukan semua orang boleh faham. Tapi kita tak layak faham. Siapa kata tak layak? Nak faham, carilah orang yang layak. Masalah kita tak nak cari, kita nak faham sendiri. Kita faham dengan siapa? Baca sendiri. Syaitanlah guru kita. Ada tak ahli Quran? Ada. Satu awal-awal kalau orang mengaji kata apa? Malam yakun ya'lamu dha falyas'ali, kata Sahibul Zubat. Malam yajid mualliman falyarhali. Siapa yang tak tahu sesuatu benda, suatu perkara dalam urusan agama ini, hendaklah banyak bertanya kat sini, mengaji, belajar ni tak ada had kan, tak ada pula SOP tak ada pula ketentuan daripada dulu yang saya tahu, tak ada pula belajar mesti umur sekian-sekian. Hanya sebahagian orang yang buka madrasah supaya tak pening kepala, takkan nak buka sekolah apa pondok ke ataupun sekolah tahfiz hanya mengambil orang yang umur 70 tahun ke atas. Penat nak ngurus jenazah nanti ramai kan, 70 tahun ke atas, baik buka sekolah jenazah aja kan, bakal jenazah. Dan mudah kita ambil biasanya hukum akal kita yang bawah. Daripada awal ni mudah sikit nak menghafal. Dah 70 takkan kita nak gotan. Ustaz umur 30 nak ambil apa murid umur 70 lagi nak gotan susah, nak marah susah. Tapi kalau orang tua nak belajar, maka kena belajar dengan hati yang tulus dan ia menepati dengan kehendak dan tuntutan syarak, tuntutan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Man lam yajid mualliman, kata Sahibul Zubat Ibn Ruslan, kalau tak ada guru, duduk kat Manjung kan nak mengaji, aku nak faham Quran ni, aku salah ni, orang ni syubhat ni, aku suka dia je guna ayat Quran, tafsirkan untuk halalkan dia punya pertindakan, cara dia, perbuatan dia. Aku takut betul macam ni, anak-anak cucu aku nanti nak selamat macam mana. Dalam Manjung ni tak ada pula pakar. Apa kata Sahibul Zubat? Falyarhali, carilah kan, cari orang yang pandai. Bukan tak ada. Selagi tak kiamat dunia ni, selagi ada orang lantunkan kalimah Allah, ada ahlinya. Cari. Jalan mudah kata masyayikh kita lah, syekh-syekh besar hari ni, para murabbi. Cara mudah sebenarnya kita nak dapat petunjuk Allah supaya datangkan kita orang Ar-Rabbani, boleh memahamkan, mendidikkan kita dan keluarga kita agama. Maknanya pakai wasilah Nabi Muhammad SAW. Cara dia, banyakkan selawat. Dengan niat ini mudah-mudahan Allah tunjukkan, Allah datangkan orang-orang yang boleh menyelamatkan kita daripada syubhah-syubhah ni. Banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang alim yang bersikap seperti ini, kata Imam Al-Haddad, adalah syaitan yang durjana, pengingkar dan penentang Allah dan Rasulnya. Perkara ini berlaku tak? Berlaku, bukan suka-suka ulama tulis. Dulu zaman Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ni ada 3 orang rakan masa dia zaman budak-budak, zaman mereka mengaji dulu, zaman sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani seperti yang kita kenal hari ini. Salah seorang kawan ni yang saya ingat namanya Ibnu Saqa, Ibnu As-Saqa. Dia ada 3 orang, seorang lagi saya tak ingat. Dia orang satu teman sepengajian. Satu hari mereka ni bercadang nak ziarah satu orang alim, Imam Hamdani nama imam tu. Wali besar, wali Ghauth. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani kata, jom kita cuti-cuti ni kita pergi ziarah rumah wali ni, arif billah ni. InsyaAllah mudah-mudahan dapat berkat kan. Taib. Tapi dua-dua Imam Syekh Abdul Qadir Jailani beri-beri memang nak ambil tujuan nak berkat wali ni. Tapi dua-dua ni ada masalah. Kita fokus pada Ibnu Saqa lah. Saya seorang lagi saya tak ingat nama dia. Ibnu Saqa ni simpan niat tak baik dalam hati. Macam tak percaya ya ke wali. Macam itulah. Wali kan. Kalau betul wali, aku nak tanya satu soalan. Dia memang ni semua tiga-tiga ni cerdik-cerdik, bukannya biasa-biasa. Kemudian kata kalau dia tak boleh, aku takkan anggap dia wali lah. Kalau betul dia wali, dia mesti tahu jawapan ni. Sampai hari dijanjikan, saya pendekkan cerita lah. Pergilah sampai ke depan rumah Al-Qaus. Disambut mereka. Pertama disambut Syekh Abdul Qadir Jailani, disambut dengan penuh bahagia lah oleh wali ini, Syekh Imam Hamdani. Kemudian 2 orang ini pun setelah disambut, belum sempat mereka tanya apa yang dia nak tanya, dah dijawab oleh Imam Hamdani. Sepatutnya dia takjub lah kan. Gitu bila ada sesuatu tiba orang ni tahu
Apa yang kita nak tanya, kita subhanallah, kita bersyukur dengan Allah, makna Allah Ta'ala bagi petanda ini orang saleh, mudah-mudahan dapat berkat. Ni tak, tetap hati dia meremehkan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Saqa ni, sehinggalah Ibnu Saqa ni sebelum dia orang balik beritahu kepada Ibnu Saqa, aku tengok dekat muka engkau ada bayangan Nasrani, bayangan kekafiran. Makna aku nampak gelap. Aku nampak makna satu hari engkau ni akan ditimpa musibah, makna kau kafir ni satu hari, akan murtad. Contohlah, lebih kurang lah, mudahkan cerita. Berlalulah zaman demi zaman, tumbuhlah mereka ni jadi Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan tumbuh sebagai Imam Syekh Abdul Qadir Jailani lah seperti kita kenal kan, alim, wali besar dan sebagainya. Dan Ibnu Saqa tak ketinggalan juga. Ibnu Saqa ini pun jadi qadi, jadi alim besar ni, jadi alim besar. Sehingga alimnya Ibnu Saqa ini, zaman itu pemerintah apabila ada masalah kat satu negara, dihantar Ibnu Saqa ini untuk berhujjah pasal terlalu alim supaya bantu tegakkan Islam. Pergilah ke satu negara ni atas arahan sultan ataupun pemerintah. Sampai kat sana dia berkenan, dia tengok satu perempuan Nasrani, Kristian. Cinta dia dengan Nasrani ni, jatuh cinta dia lebih kurang. Sehingga dia datanglah Minang nak ambil perempuan ini menjadi isteri. Perempuan ni tak nak jadi bini dia. Diberi syarat oleh bapa mentua dia, nak kahwin dengan anak aku, syarat, aku takkan benarkan anak aku pindah agama. Nak kahwin anak aku kena bersama dengan agama aku. Akhirnya, saya pendekkan cerita panjang, saya pendekkan, Ibnu Saqa mati Nasrani, mati murtad, padahal ulama besar. Imam Az-Zahabi tulis dia punya riwayat hidup dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, ahli fiqh, ahli tauhid, ahli tasawuf. Dia tak menjamin ahli fiqh, ahli tauhid, ahli hadis dan sebagainya. Kadang ilmu ni belum menjamin lagi akhir dia. Pasal tu Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardah. Sayyidina Abdullah bin Umar ini suruh galakkan umat ini supaya sentiasa ingat, menghayati kisah-kisah orang yang terdahulu, orang yang meninggal dunia. Raikan, maknanya pegang, banyakkan baca kisah-kisah mereka untuk jadi petunjuk supaya kita jadi orang yang hebat. Antara jalan untuk istiqamah, untuk tetap menjadi orang yang hebat, yang taat, ahli ibadah, mesti banyak membaca kisah-kisah salaf orang dulu. Sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ni, Sayyidina Umar bin Khattab punya anak, ditanya kenapa kena ambil ilmu, ambil panduan daripada orang mati hanya tu. Apa sebab tak ambil pada orang hidup? Kalau nak faham agama, nak taat kekal, mesti ambil daripada orang mati, kata Sayyidina Umar. Kerana orang mati, apa jawab Sayyidina Abdullah bin Umar? Sebab orang mati ni dah hilang, dah confirm dia ni orang saleh, maknanya dah selamat dari fitnah. Orang hidup belum tentu lagi. Kita ikut hujung-hujung dia jadi murtad ke jadi apa? Mana ambil dari pengajaran dari orang mati lebih bermakna, lebih kuat daripada ambil pengajaran orang-orang yang hidup pendidikan. Ini perkataan Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Sebab orang mati, kamithli contoh Imam Hasan al-Basri, Imam Syafi'i, Imam al-Ghazali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, sebagainya kan, Imam Syadzili. Dah dipastikan mereka ni para sulaha, orang-orang yang betul-betul saleh. Dengan membaca riwayat hidup mereka dan lain-lain, maka menambahkan rasa takjub dan iman kita, rasa nak tambah ibadah kita kepada Allah. Pasal tu kata Abdullah bin Mubarak, mereka ini kisah orang saleh ini adalah jundun min junudillah, antara tentera-tentera Allah, kata ulama. Sebab apa? Sebab bila membaca dan mendengar tentang mereka, kita panggil semangat iman kita, macam Allah, nak ikut, nak cuba. Itu tentera Allah. Dia usik hati kita, dia ubahkan hati kita. Kalau orang hidup belum tentu. Bukanlah kita ni disuruh suudzon, tak. Maksudnya tak apalah kalau kita nilai. Pasal tu kadang-kadang taksub sangat bahaya juga kan. Apa ustaz ni betul? Taksub pun pecah belah kan. Ustaz bila dah taksub dengan satu guru, habis guru lain semua dihentamnya. Kadang-kadang guru yang satu guru dengan guru kita pun kita hentam. Kita pula pandai-pandai. Dia orang okey, dia boleh minum teh tarik semeja, kita pula kau murid ni tak bagus, guru aku lagi power. Macam tu pula. Ini masalah. Taib.
Dan orang ini kata Imam Al-Haddad sebenarnya ia telah dilantik oleh syaitan untuk menjadi ejen ataupun wakilnya di dunia. Orang-orang alim macam ini, agar dia boleh menabur fitnah dan menunjuk kepada kesesatan dan juga kekeliruan. Ada orang yang dengan ilmunya menyebabkan orang sesat, fitnah makin luas, berterabur, berputus apa kita panggil, berpecah belah. Ini amalan syaitan, maka dia ejen syaitan. Agama suruh i'tisam, wa'tasimu bihablillah, kan? Bersatu padu kamu, bersatu dengan tali Allah, dengan agama, dengan Al-Quran, bukan berpecah. Ulama ni dia bawa apa? Bawa agama, bawa Al-Quran. Takkan bawa Al-Quran berpecah. Kalau berpecah bukan, maka dia ulama tapi ejen syaitan. Orang ini dipandang oleh Allah sama seperti keldai. Di sisi Allah orang-orang macam ini umpama keldai. Ini dalilnya kan. Orang-orang humilut Taurah, perumpamaan orang-orang yang diberi ilmu pada mereka yang faham Quran. Ini Taurat lah kan, faham kitab, ahli kitab, tapi tidak dibawa dengan betul. Ada ilmu, tapi ilmu ni tak digunakan dengan murad ilmu itu, dengan apa yang sepatutnya digunakan. Murad pada ilmu, keinginan, kehendak ilmu itu yang kita belajar adalah dalam Islam untuk jadikan kita hamba Allah. Hamba Allah antaranya mesti tawadhu'. Kalau takabur, apa gitu, bukan murad dia. Thumma lam yahmiluha, tak bawa, tak tunaikan amanah ini. Kama thalil himar yahmilu asfara. Kata Allah, mereka ni umpama keldai yang bawa muatan, bawa Quran. Kita nak hantar zaman Korea kan, zaman dulu food panda ke grab food ke apa benda, Korea ni kan, pos laju adalah keldai lah nak hantar. Jadi umpama keldai yang diletakkan kitab-kitab untuk dihantar, tapi keldai apa dia faham tentang kitab? Sama. Begitu juga dan sebagainya tentang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala seperti anjing. Apabila anjing ni kita syuh-syuh, lidah dia tetap jelek. Kita diam pun, kita panggil pun lidah dia jelek. Macam itulah maknanya, tak diberi kefahaman, tidak beri manfaat apa pun pada manusia. Bahkan kata Imam Al-Haddad lebih teruk pada itu, kata dia anjing dengan keldai ni lebih baik pada mereka. Pasal anjing dengan keldai dia mati, dia jadi tanah, tak ada apa dah. Tapi mereka akan menghadap satu lagi kehidupan yang lebih panjang. Wallahu alam. Takat ni dululah, insya-Allah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah ada masa lagi kita sambung lagi. Apapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan manfaat pada kita dunia dan akhirat. Yang mana masih sihat, mudah-mudahan Allah Ta'ala bekalkan sihat kita ini dengan taufik dan barakah, supaya kita dengan kesihatan dan taufik dari Allah dan berkat ini kita boleh gandakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sakit di kalangan kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakit dan berikan kesembuhan kepada mereka, dan Allah Ta'ala selamatkan diri kita, kaum keluarga kita daripada wabak yang mengancam ini, yang menakutkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan pemimpin kita dan seluruh umat Islam, khususnya dalam negara kita, daripada fitnah dan pecah belah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta ampun maaf kalau saya ambil masa terlebih ataupun salah cakap dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.